A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserahlah puasanya tu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Segala puji bagi Allah Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih diucapkan kepada tuan pengerusi acara dan seterusnya para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirantangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Jadi pada pagi ini kita berbicara tentang tajuk fadilat sedekah. Dan bila sebut tentang sedekah ni terlalu banyak. Bila sebut fadilat ni maksudnya kelebihan. Kan? Termasuk juga kita tak boleh mengelak untuk membicarakan tentang ganjaran-ganjaran yang Allah nak bagi untuk orang yang bersedekah. Dan maksud sedekah itu juga adalah luas. Kan? Adalah luas. Dan di antara kelebihan sedekah yang ada adalah pahala yang berterusan selagi mana ianya bermanfaat. Tengok apa sedekah yang kita bagi. Dan yang paling merisaukan kita pada hari ini adalah ada juga orang yang mengambil kesempatan dengan sedekah dan sumbangan. Ramailah yang tertipu. Kadang-kadang dia kata nak buat pondok lah, nak buat ma'had lah, nak buat inilah atas nama Islam. Kan? Itu belum cerita lagi nak bantu sedekah umrah, dia kata. Sedekah umrah dia kata hanya bayar 3,000 saja. Dulu harga pergi umrah dulu murah. Dulu taklah murah banding sekarang lah. Kan? 3,000 saja dia kata. Kemudian lagi 3,000 lagi ada datuk sponsor. Sudahnya dia tawaf di KLIA. Kan? Tawaf KLIA, kesian orang tua tu. Dalam mengumpul duit bukan senang kan? Bukan senang. Dan bila penipuan-penipuan tu berlaku, satu je lah ubat yang kita boleh cakap ke orang tu. Cakap tak apa, niat kita Allah Ta'ala dah kira dah. Tapi masalahnya yang kita nak manfaat berterusan tu. Jadi kalau bangunannya tak ada, contohnya orang buat ma'had, buat pondok, buat masjid, kutip duit, kita bagi. Tapi masjid tu tak ada. Ma'had tu tak ada. Yang tu yang jadi kekesalan pada setengah orang ini. Jadi satu je lah, kita kena faham, kita berusaha yang sebaik mungkin. Itu sebabnya kita sekarang ni ada ruang dan peluang untuk mengkaji, untuk semak dulu, kan? Setakat mana, orang kata, sejauh mana benarnya. Bukan hanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, termasuklah Samsul Debat ni pun dah pernah kena kelepet ke orang bab benda ni. Ya, saya beria lah, saya pun sumbang. Saya pun niat lah, saya kata kalau saya sumbang ni, saya minta tolong satu, apa dia? Saya sumbang untuk satu pusat pengajian tu. Dewan tu kalau boleh letak nama arwah abah saya, boleh, dia kata. Boleh, dia kata. Tak ada hal. Lepas tu dekat bilik ni letaklah nama arwah atuk saya kata. Saya letaklah, niatlah, bagilah. Alhamdulillah. Sampai sekarang, satu tiang pun tak naik. Kan? Macam mana nak cakap? Kan? Tu macam adik pandai kau nak tipu kat orang. Kan? Togak-togak tipu kat orang. Kan? Tapi lah, jadi sebenarnya sedekah ni luas. Kan? Sedekah ni luas. So kita janganlah habis kat situ maka aku tak nak dah, cukup lah aku, serik dah aku. Dia bukan pula kita nak serik, kita buat kebaikan kan. Tapi orang tipu kita, dia lah tanggung kan. Jadi jangan berputus asa dalam berbuat kebaikan. Macam tadi kan, saya sampai-sampai, saya tengok Alhamdulillah ramai yang datang. Saya tak sangka hari Khamis pagi ni ramai orang datang. Dalam banyak-banyak perkara orang nak buat pada Khamis pagi, ada satu perkara paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Kan? Jadi tak salah buat muka excited macam nak dengar ceramah mana kan. Yang paling excited yang duduk kat sofa tu lah.
Aku cakap apa dokek benar, macam nak usik kepala aku dah macam ni dah cik tu. Dah tak ada tempat lain nak letak sofa tu. Kan kalau aku duduk situ tadi okey sikitlah aku rasa kan. Aku rasa macam dia nak cari uban tuan okey. Terima kasih banyaklah. Tak saya gurau kat gurau. Jadi dengan kehadiran bulan Ramadan ni kita berlumba-lumba untuk menambah amalan yang baik. Kita tahu kan bulan Ramadan ni specialnya adalah bila Allah Ta'ala beritahu ya ayyuhallazina amanu. Dia tak cakap wahai orang-orang jabatan kerajaan, tak ada. Wahai orang Islam pun tak ada sebut, tak ada. Tak ada. Wahai orang-orang yang beriman. Makna orang beriman yang ditujukan Ramadan ni. Kan diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna GPH tak beriman. Game plastik hitam. Lambik pula pagi ni. Aduh. Korang payah betul kan. Tapi itu dia. Kan kita berlumba-lumba. Nak kerja hujung tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna tak semua orang dapat takwa ni. Tak semua orang. Dan mudah-mudahan tu maknanya apa? Takwa tu ada. Takwa tu ada untuk kita ambil. Tapi nak ke tidak? Macam orang perempuan lah, dah disebutkan dalam apa hadis Nabi kata, saya pernah ceramah dulu, tajuk ada satu masjid di Sarjana Putra di Selangor. Kan? Saya pernah ceramah di masjid di Selangor. Kan? Kan masa tu lah. Tajuk dia wanita dambaan syurga. Pula kolak lah. Baru faham ke apa? Wanita dambaan syurga. Wanita dambaan syurga. Jadi maknanya wanita tu syurga yang nak kat dia. Bukan syurga dambaan wanita. Patutnya syurga dambaan wanita. Tak, wanita dambaan syurga tajuk tu. Dahsyat tajuk. Maknanya syurga ni nak sangat wanita tu masuk. Nabi kata, kalaulah orang perempuan ni, sudah. Bateri habis. Macam tu. Ni. Kena charge lah. Power bank. Jadi makna kata kena ulang balik semula ke? Pada awal tadi yang bab galak tadi. Masa tu tak adalah dalam hati cakap muju balik modal. Tak. Masa tu saya cakap apa tau? Ya Allah, siapa lagi aku nak tolong ya Allah lagi lain. Kali ni siapa pula aku nak tolong ni? Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Dan insya-Allah pada tahun ni bulan 12 kali ni saya akan bawa 25 orang pula ahli keluarga saya pergi. Jadi siapa yang nak pergi dengan Syamsul Debat musim, saya akan berada di Mekah dan Madinah pada 5 hari bulan hingga 25 hari bulan. Dan apa kelebihannya? Saya tak nak jadi mutawif. Saya akan jadi jemaah bersama dengan jemaah yang ikut. So kita boleh makan sesama, boleh borak sesama, nak tanya-tanya soalan, boleh. Bila saya jadi mutawif, kesian travel lain. Bila saya bagi taklimat, ditinggalkan mutawif dia, dengar taklimat aku. Itu masalah kan? Itu kan tu masalah dia. Betul. Itu yang tak boleh ni, tak boleh jadi ni. Hari tu saya pergi, saya baru balik 12 hari bulan itu. Alhamdulillah. Jadi ramai sangat orang dah. Dah tak ada SOP dah. Saya balik itu dia dah umumkan SOP dah tak ada. Masa sehari sebelum saya balik. Jadi siapa nak pergi-pergilah, memang sesuai sangat. Hari tu dah rasa kan, kenapalah dulu kita tak pergi. Sekarang Allah dah bagi peluang, pergilah. Kumpullah duit. Percaya cakap saya. Tak pernah, percaya cakap saya, balik mesti murah rezeki. Mak saya dulu, bawa ni cerita bab sedekah ni, mak saya dulu, dia orang kumpul, grup berzanji Mahaban berzanji ni, orang tua-tua punya grup ni. Dia orang semua kebanyakan dah pergi haji, dah pergi umrah banyak kali. Jadi dia orang kumpul macam duit kutu lah bulan-bulan, bagi 100, bagi 50 tu pulang. Sedekah tu dia kumpulkan sampai bulan 10, dia tengok berapa duit ada, tengok ada sumbangan lain, dia akan bawa orang kampung seorang sponsor pergi umrah.
dengan duit tu. Macam-macam cara sedekah. Itu mak saya cakap tu, ni cik, ingat nama cik tu, Cik Misah tu. Dia pandai semua, mengaji, pandai apa, pandai. Tinggal dia tak boleh pergi. Lepas tu dia kata apa? Dia jaga suami dia tak apa sihat dan juga dia ambil upah mengasuh budak. Jadi dia kata, nanti kalau pergi nanti kan sebut 2 minggu tak ada income, dia kata. Tak ada gaji nanti macam mana rumah? Mak saya cakap, kau jangan risau. Kau jangan risau. Ada rezeki Allah bagi, mak saya cakap dengan dia. Mak saya nasihatkanlah dia, pujuk dia. Kan? Lepas tu mak saya cakap, itulah. Cik Misah ni kalau dia pergi coy, mak saya panggil saya coy. Sebab masa kecil-kecil tu Chinese look kan. Melampau tu. Kan. Acoy. Tak, mak saya cakap, tapi kesian je. Kesian dia pergi seorang-seorang. Tak ada siapa. Kena ada juga orang teman dia. Kau faham tak maksudnya tu? Maknanya mak saya nak pergi juga. Jadi saya pun sponsor lah mak saya pergi lah pergi. Mak saya pergi dan saya pula sponsor adik saya. Masa tu saya jadi duta tabung haji. TH Travel. Saya dapat free satu. Mak saya dah biasa pergi, mak saya tak nak yang free, bagi adik saya. Dalam mak saya pun pergi juga. Saya pun bawa adik saya. Jadi masa Cik Misah dia pergi, sampai sana orang dengar, dapat tahu yang dia pergi dengan sumbangan orang. Grup-grup tabung haji TH Travel, 14 bas masa tu. Kan TH Travel ramai grup dia. 14 bas, semua buat sumbangan dia berkilat bagi dia. Dia bawa balik, tak kurang 7-8 ribu bawa balik. Berapa bulan income dia? Bayangkan, menangis dia. Rezeki pergi umrah. Itu saya kata tu. Siapa boleh pergilah. Sekarang dah makin mahal dah tu. Kan? Awak macam mana? Sekarang ni paling rendah Kementerian Pelancongan dah tetapkan jangan kurang daripada 6990. 7,000 ke atas. 7,000 tu kira jauh lah. Kalau nak dekat-dekat sikit, 8 dekat 9,000 atau 9 dekat 10,000. Tu je. Bilik berdua atau bilik berempat. Saya itu pergi, kebetulan yang seorang tu pair saya tu dia dah pergi bilik lain, saya tinggal seorang. Bayangkan bilik saya tu 5 katil. Saya seorang. Pas subuh katilnya, pas zuhur katilnya. Kena adil pada katil tu. Tapi betul. Kita cerita bab sedekah ni memang ajaib. Banyak keajaiban sedekah, banyak. Tengok tak sahabat saya tu. Ni. Orang cakap dia macam-macam. Tak kisahlah dia cakap. Ni, Datuk Mahdi. Kawan baik saya ni. Datuk Sri Mahdi, Bizek. Itulah, ya. Tahu. Dia, orang cakap kan pasal dia, dia buat kereta dia macam ni. Orang cakap daripada ni baik tolong anak yatim. Masalah anak yatim mana dia tak tolong? Dia sedekah banyak. Kita jangan baca orang. Cuba tanya kita, aku ni sedekah tak? Fikir macam tu. Dia berapa banyak dia tak tolong. Ramai orang dia tolong. Sampai kan dia bagi berapa biji ambulan tu dekat Palestin tu. Dia bagi ambulan, aku steering pun tak payah bagi. Kan? Dia memang humble kan? Jadi itu sebabnya kalau kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 Allah beritahu. Nanti balik siapa yang senang tengok surah As-Saff. Allah beritahu, maukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apa perniagaan yang menguntungkan tu? Berjihad di jalan Allah dengan 2 perkara. Iaitu pertamanya harta benda, keduanya diri sendiri. Harta benda sebut dulu. Berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Apakah keuntungannya? Dalam baca 10, 11, 12, 13 tu. Keuntungannya ada 4 dalam tu. Pertama, keampunan dosa-dosa. Diampunkan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin. Yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dah lah cantik. Sungai yang mengalir ni boleh minum air tu. Yang ketiga, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Kadang bila lah Allah nak tolong aku ni, bila lah aku nak berjaya ni. Dan kita jangan salah faham. Baru ni ada orang 3 bulan lepas orang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya? Aku punya soalan pun mencabar betul. Saya cakap tu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Faham? Kata. Orang duduk kat alamat tu buta.
Kenapa pula? Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam kita nak. Tuhan mungkin tak bagi kita rezeki ini, bagi rezeki lain. Dia mungkin tak bagi kita rezeki duit banyak, tapi cukup. Itu yang penting. Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Mak ayah kita dulu kampung, kita makan atas tikar mangkuang kat kampung. Makan dengan ramai-ramai. Botol rabur. Adik makan. Habis muka dia nasi tu. Lepas tu botol rabur dekat tikar tu. Mak kita tak makan. Elok-elok lah makan. Macam tu je. Tapi makan sama. Berebut ni. Berebut nak duduk sebelah ayah. Lepas tu berebut peha. Kalau ayam tu berebut peha, berebut kepak. Hari ni tak berebut lah. Sebab kau pergi pasar raya tu kau beli peha je. Bila bersepah apa buat? Mak kita bawa tikar tu dia kimas. Bagi rezeki sedekah pula dekat itik dengan ayam. Kita hari ni kat rumah makan atas meja marble. 20,000, 10,000, 20,000 meja tu. Tapi nanti kejap lagi mama suap. Duduk dekat berterabur kan. Mama suap. Tak makan sama. Apa benda nilai yang kita makan sama-sama? Dan ramai yang tak perasan. Dalam perbuatan makan kita, kita boleh bersedekah dalam ahli keluarga kita. Macam mana? Bila makan kat rumah tu. Bang, tolong hulurkan sayur tu sikit. Bukalah mulut. Abang anak ni. Lah, biarlah kenapa pula? Awak isteri abang kan? Yelah. Yang anak tu, huyuh. Anak tak pernah tengok. Itu bagi makan isteri. Suapkan isteri makan sedekah. Isteri pula. Bang, cuba abang rasa ni. Ayam dekat sini sedap sangat. Abang ada ayam? Abang mungkin ada ayam. Tapi abang tak ada ayam. Kau lu kau. Iyalah. Anak dah. Sebab tak biasa. Lepas tu kan, Mama, aku menyampah tu Putrajaya ni, Mama saja menyampah aku kan. Tak padan dengan kampung. Mana ada orang lain? Saya lahir di Putrajaya. Kau jangan mitu aku lah. Tahun bila kau lahir? Kau kampung mana? Parit Salam. Mana kampung kau? Jemput. Mana kampung kau? Pilah je. Mama, cakap dengan budak tu, dengan baby tu. Nenek kat dapur. Baru sampai Putrajaya nama mama. Seketika lah. Nah, macam mama anak lauk tu. Kadang-kadang mak dia, ambillah sendiri. Mama ni pun banyak nak jagalah. Ambillah sendiri. Marah. Sedangkan mama nak sayur tu, letak tu, dapat pahala sedekah. Faham? Tu sebab kena makan sama. Tu sebab kita rasa rezeki cukup bulan Ramadan ni, salah satu kita makan sama. Dulu, buah kurma. Bapak aku punya takwanya bulan Ramadan. Kurma dulu. Marah usik tafufah tu. Mama yang punya beriman bapak. Bulan puasa. Kurma lah kurma. Faham tak sunnah Nabi? Rumah bapak dia. Kan main lagi. Habis bulan puasa. Kotak kurma dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Aku kan tidak kan. Dah mula dah iklan dia bunyi kan. Nazak kawan tu dah. Yusuf Tayyib. Pagi raya meninggal kawan tu. Dah tak dengar suara lagi dah. Tiba bulan puasa, Yusuf hidup dia lagi. Kenakan semula jadi. Yusuf Tayyib. Jabatan ni saya sahkan adalah jabatan antara jabatan yang stres bekerja. Dia kalau kau gelak teruk ni stres kerja.
Relax. Sabar. Tak, bulan Ramadan ni relax je, buat kerja elok-elok. Sebab itu saya kata tadi, sedekah ni sangat special. Ibadah yang paling kita jangan tinggal. Dan malahan Nabi bagi, sebelum saya terlupa, Nabi pesan, kalau kamu nak dimurahkan rezeki, jangan kamu tinggalkan dua amalan ni. Apa dia? Yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Tu Nabi pesan. Buat je. Ambil senarai nombor akaun surau, nombor akaun masjid, ambil, siapkan dalam phone kita, transfer. Lepas sahur tu ya transfer. Tapi janganlah yang sahur pukul 12 malam kat kedai mamak tu. Kan sebenarnya tak sihat tau. Sebenarnya kalau kita nak sihat ni, makan pagi sahur tu. Tidur dulu. Tapi itulah kadang takut terlajak. Tu okey lah kalau terlajak, tapi kita dah niat, pahala ada. Tapi belum cerita orang tu. Ada orang tu pula dia lain. Dia macam mana tau? Dia tak boleh nampak kamera tu. Okey, tak adalah. Tak, saya teringat masa saya ceramah kat Rompin. Lepas tu, Ustaz ambil gambar dengan Ustaz boleh. Ramai-ramai lah gambar pegang tu. Saya duduk je nak gambar. Sekali makcik seorang tu bersuara. Free size tu. Semua orang pandang dia. Apa kak? Free size tu. Apalah free size pula? Yang macam ni tu lah. Itu freestyle. Alang taklah janji dia bunyi, dia kata. Start pada tu, lepas ni adalah tu free size. Kan? Aduh, hai. Tapi betul. Bila kita sedekah, dekat subuh tu, kita dah ada senarai nombor akaun, pap transfer. Okey, nombor akaun, bank, Cim Bank, CIMB Bank, nombor akaun, description, doakan saya kaya. Total amount RM1. Itu tak tahan. Tak apa, walaupun RM1, tapi istiqamah hari-hari. Tak apa, buatlah, jangan tak bagi. Tapi cubalah variasikan. Dapat bonus RM1, Citra RM1. Ada je duit-duit kalau dapat rezeki lebih, tapi kita tak nak upkan sedekah kita. Cuba kita buat, kan, ikut kadar, kan, tu dia. Firman Allah SWT, dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Ada hak orang. Bukan semua orang miskin dia datang minta. Ada juga orang miskin yang dia memang dia kalau dia tak nak pun, tapi kalau orang bagi dia terima. Tapi dia takkan minta. Ada orang tu tak miskin tapi minta. Ada. Dah habis dah ni. Ada orang tu dia tak miskin tapi dia minta. Ada siap senarai. Hari bulan puasa ada satu rumah apartmen flat lama ni. Dia ada jadual dah. Isnin jumpa YB mana? Selasa pergi pusat khidmat mana? Hari Rabu minta mana? Dia dapat lagi banyak daripada orang kita gaji kita sebulan ni. Bayangkan. Lepas tu ada yang datang tu bawa bil estro. Apa miskin macam tu? Bawa bil estro itu tunggak tu bagi sebab dah kena potong siaran. Bayangkan, ada. Orang yang tak susah ni, membohong, ambil hak orang. Ambil hak orang. Ada berlaku sekali, Bank Rakyat dulu. Bank Rakyat dia pernah dulu bagi bantuan zakat dia nak bagi sendiri. Berlaku di Seremban. Saya kebetulan dijemput lah untuk hadir. Waktu tu saya kerja lagi. Saya datang hadir untuk tengok program tu. Bayangkan, suami ni, lelaki ni beritahu bini dia dah meninggal. Yang isteri ni beritahu suami dia sakit kuat. Dua-dua dapat RM1,500. Dalam majlis yang sama, duduk je jauh ni. Seorang duduk belakang, lelaki duduk depan sana. Pengurusi Satwam duduk tu beritahu. Tu saya cakap, Bank Rakyat tak boleh cakap, kami tak tahu, tak boleh. Kau orang kena usaha untuk tahu. Paling tidak kau jumpa pusat zakat, minta senarai penerima tu. Itu dia satu artis tu, dia nak bayar fidyah sebab dia dah lama, dia pernah tinggal puasa. Dia pernah ni dia nak bayar kan. Dia nak bayar sambil-sambil dia puasa, dia nak ganti puasa, dia nak bayar. Saya kata pergi dekat pusat zakat. Dia pusat zakat bagi senarai nama orang yang dekat-dekat dengan kampung dia. Ini dia minta sendirian. Jadi dia sendiri pergi bagi. Cakaplah, ni sudilah terima fidyah daripada saya. Macam tu je. Tak payah cakap sebab saya dulu tinggal puasa kan. Memang dulu jahil. Tak payah cerita. Tak payah cerita.
Lagi satu lagi, bila bagi bantuan, bagi fidyah kat orang, sudilah terimanya zakat saya, terima khas untuk fakir miskin. Jangan sebut fakir miskin tu kat orang tu. Adab dia jangan sebut. Cakap kita je untuk kita. Kita nak bagi dekat dia. Macam itulah. Jadi, apakah kelebihan kita ni bersedekah ni? Pertama, dapat menghapuskan dosa. Melainkan ada dalam dewan ni, Bani cakap, alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 tu sampai ni, belum ada dosa lagi. Macam tadilah sedekah subuh tadi. Apa kelebihan sedekah subuh tadi? Sedekah subuh tu, bila kita sedekah waktu subuh ni, malaikat, ya Allah, dia nak catat kita punya kebaikan ni. Ya Allah, hamba-Mu ini, ya Allah, telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu, ya Allah. Maka kau bukalah seleluas rezeki untuknya hari ini, ya Allah. Macam tu. Hari tu murah rezeki. Masuk pejabat semua. Kau nampak cantik ni, glowing. Lepas tu, ya Allah, kita baru nak punch, dah punch. Rezeki. Macam mana tu? Roh dah sampai, jasad belum tiba. Macam tu lah kan. Lepas tu bos panggil. Terima kasih lah. Paper awak itu terbaik lah. Saya puji, terima kasih lah awak bantu saya. Tak ada apalah. Bos saya okey je, saya bantu je. Masa tu, semua okey je. Kan? Balik petang tu. Mak. Alhamdulillah mak. Result peksa dah keluar. Alun dapat nombor 3 dalam kelas. Ya ke? Alhamdulillah. Tapi lepas ni 41 pula tau. Okey mak, okey. Lepas tu balik suami balik. Sayang, abang nak balik. Taklah, baru nak pergi. Abang ni kan, cakap main lah gurau. Kan, nampak? Dia rasa senang, bahagia. Itu pun rezeki. Nampak tak? Tanda-tanda rezeki itu berkat. Tanda-tanda rezeki berkat ni ada banyak. Pertama, rezeki kita rasa cukup. Kadang-kadang kita bayar bil, berlebih lagi. Kadang kita rasa rezeki berlebih lagi kan. Dah bayar bil, ada lagi. Pernah tak jadi macam tu? Saya cakap, lah ada lagi. Rupanya bertukar wallet dengan suami ni. Dah suami lah tak cukup. Apa pasal duit aku tak cukup bulan ni? Manalah tahu kan. Tak, rezeki dia rasa cukup. Yang kedua, tanda rezeki kita berkat apa tau? Iaitu anak-anak kita, rumah tangga kita rasa bahagia. Senang, tenang, relax. Duduk kat rumah okey, sambil lipat kain pun tak rasa penat. Lipat kain kan tak ada dah mengungut. Bakul lah, penat lah. Aduh. Tu ayat biasa orang perempuan. Banyak dia orang perempuan ni, orang lelaki kena faham. Ni orang lelaki kau kena faham. Orang perempuan ni kita kena puji dia dulu. Jadi dia tak adalah mengungut. Orang perempuan ni makanan dia ni. Dia bukan kat sini. Orang lelaki memang sini. Zahir dia. Dia daripada sini bawa ke bawah. Itu lelaki. Tapi orang perempuan ni. Ya Allah, makasihlah kalau tak adalah isteri abang siapkan ni semua. Abang sini tak terbuat yang. Abang tanggungjawab ayang kan. Nampak? Kan aku bila lakon dengan tu, drama sangat macam tu. Betul lah. Ya. Jadi kalau tidak tu orang perempuan dia kena buat ayat penyata. Penat lagi ni. Aduh, penat. Dia kena umum kat semua. Aduh, kadang-kadang kita keluar bilik air, soalan yang paling susah sekali. Abang nampak tak dalam bilik air tu? Perasan tak? Dia boleh lepas kemah bilik air tu, dia sental bilik air semua kau. Dia tanya kita soalan yang susah tu. Abang perasan tak dalam bilik air tu? Perasan tak? Kita rasa macam tu, kenapa lah kau tanya soalan susah ni? Kau renovate ke bilik air tu? Kan ya? Itulah, abang tak tengok, penat tau, sental dinding apa semua bilik air ni. Kita kena cakap, ya ke, ya Allah, patutlah abang rasa macam lapang je bilik air tu. Abang tak terbuat apa yang buat ni. Aku tak apa. Mana abang perempuan tu? Ya. Orang perempuan membeza dengan lelaki tau. Kita kena cakap kat dia. Makasihlah isteri abang. Masa dia lipat kain tu, kita rapatkan duduk belakang dia, picit sikit. Aduh bang, sedapnya. Kadang-kadang, abang pun penat kan? Abang? Bahagia tak? Bahagia. Ada setengah tu bang, abang jangan sentuh saya. Salah ke abang nak urut isteri abang? Sebab kita tak kenal abang lah. Urut 5 minit, lepas tu hasrat berubah. Tu nak lah tu.
Kain banyak tak settle lagi ni tau. Yang faham, tak faham tolong explain. Ada yang blur. Maksud apa? Rumah tangga rasa bahagia. Tu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak semua menjadi. Belajar pandai. Lepas tu tak menyakitkan hati. Bayangkan, anak tegur. Ada tak anak kita tegur? Mama nampak tak sihat. Mama dah makan ubat belum? Macam, ada. Susah nak jumpa dah tau. Ajar tentang adab anak kita ni. Anak kita menjadi. Bayang ambil 10 paper, dapat 12A. Pecahan tak wajar, terperanjat cikgu. Ya Allah anak aku, ya Allah. 12A, subjek 10. Macam mana tu? Pandai. Lepas tu apa lagi? Suasana tempat kerja senang lagi menyenangkan. Maksudnya apa? Suasana tau, bukan kerja tu. Suasana tu maknanya kawan-kawan senangkan kita, kita pun senangkan kawan kita. Lepas tu apa lagi? Rumah kita seringkali diziarahi oleh tetamu. Ini tak termasuk yang tin Shopee. Tak termasuk tau. Tak termasuk. Food Panda ke apa tak termasuk. Ini yang kau yang memang datang ziarah rumah kita lah. Berbual-bual apa semua, tanya khabar kan. Dan begitu juga doa senang dimakbulkan. Yang kedua, memisahkan diri dari neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian kerana sesungguhnya sedekah itu pemisah daripada neraka. Malahan dalam satu hadis, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Allahu Akbar. Bulan puasa nak pisahkan diri kita dengan neraka hanya dengan sebutir kurma. Tu sebab orang waktu nak buka puasa tu berebut hulur. Nak ambil kurma, cuma nak berbuka ni. Ambil. Berbutir-butir dia bagi kat orang. Nampak tak? Tu dia. Dan buah kurma ni memang kena ada kat rumah orang Islam. Dua makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam ni. Pertamanya buah kurma, keduanya madu. Faham? Apalah kau nak pula? Orang perempuan ingat tu sebab you all yang siapkan ni kan. Kurma dan madu. Apalah kau geleng pula? Madu lah bah. Biar terang cakap ni kan. Yalah, tapi betul. Biar ada makanan-makanan sunnah ni. Ulurkan, bagi makan. Dia tak cakap pun. Boleh. Dia tak cakap pun, bagi makan, hendaklah kamu bagi dia makan sampai dia kenyang. Sampai 3 kali sendawa baru kira tu sedekah. Tak. Bagi. Dan dalam satu hadis kata, kalau kita bagi makan orang pada waktu berpuasa ni, kita akan dapat pahala puasa orang tu tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Faham tak? Kalau kuranglah pahala, semua orang tak nak sedekah kita. Ni aku sedekah kurma, dah Aku ni dah tak semayang. Puasa ni lah aku harapkan, itu pun kau nak ambil ke? Macam tu kan? Tak. Makna pahala orang tu kita dapat juga. Dapat macam mana pahala orang tu. Kan? Kemudian dilipat gandakan pahala. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, iaitu 700 kali ganda. Kan? Allah melipat gandakan balasan pada orang yang dikehendaki. Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian apa lagi? Dapat melalui jambatan Siratal Mustaqim dengan cepat. Bayangan, dahlah jambatan tu halus, kan? Sangat halus. Malahan rambut itu dipotong sampai rambut tu potong 7. Bayangkanlah. Dia punya halus tu kuat ke tidak ni, boleh ke lalu ni? Jadi kalau nak cepat, banyakkan bersedekah. Kemudian dapat memadamkan kepanasan alam kubur. Malahan ada pandangan kata akan dapat meluaskan kubur. Dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuni jannah, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Malahan akan ada orang nanti dalam kubur, kenapa luas? Kenapalah luas? Dia tak adalah besar sangat, tapi kenapa luas kubur aku ni, lapang kubur aku ni. Sekali malaikat beritahu, ni luas ni sebab dulu waktu kau bersedekah, kau pernah sedekah RM10 ikhlas, kau bagi untuk rumah anak yatim. Itulah paling ikhlas kau bagi. RM10 macam ni lapang. Kalau aku tahu aku bagi semua hartaku, masalah dah lambat. Itu sebab dikatakan kalau manusia ni Allah hidupkan balik 10 minit jadilah. Dia tak akan cari saudara mara dia akan cari tabung. Dia akan cari tempat dia boleh bersedekah sebab dia tahu dah manfaat dia ketika dia dah mati.
Kemudian mendapat naungan pada hari akhirat. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah yang mana tak ada naungan selainnya. Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni bukan hanya Perdana Menteri, Menteri Wakil Rakyat. Tak, termasuk juga pengurusi-pengurusi syarikat, termasuk juga bos-bos, ketua-ketua department, supervisor, termasuk juga CEO rumah tangga. Ketua keluarga, mak ayah, dua-dua tu pemimpin yang adil, Allah Ta'ala katanya. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang berkasih sayang, bercinta kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin, boleh. Kalau kaya dan lawa pun dia tolak, yang buruk lagi lah tak selera, macam tu. Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya menyembunyikan sumbangan dia. Tu yang kita cerita ni. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Jadi kita jangan risau, sedekah lah. Itu sebabnya disebut dalam bab sedekah ni kan. Dan kalau kita tengok benda yang kita buat di jalan Allah, benda kita buat di jalan Allah, surah An-Nisa ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa buat sesuatu tu dia niat lillahi taala fi sabilillah di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan kita risau. Hidup jangan bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Bagi sedekah, harap Allah je. Kita tak dapat naik pangkat pun tak apa. Ini yang kau marah pasal APC. Bahagia dia. Apa kita tak kerja ke? Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat. Adakah ukurannya pada APC? APC ni, okey, cuba cakap. APC ni dapat apa? Pertama, tak cakap lah sijil ni kan, nampak sangat nak duit tu, duit pula sebut kan. Pertama sijil, kedua duit 1,000. Banyak sangat ke 1,000 tu? Tak banyak pun. Nak pula yang bahagian HR tu dia tengok dah. Hello, kau nak belanja aku apa? Dia tengok senarai penerima tu. Bila nak belanja? Apa benda tak faham lah. Tanyalah kau dapat APC tahun ni. Mana je kau? Aku dah tengok senarai ni. Tapi kau jangan beritahu orang lain tau. Sebab ni sulit dan rahsia. Lepas tu semua orang dah tahu. Semua orang bila nak belanja. Akhirnya tu yang naik pentas tu dapat sijil muka tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Kadang Allah tak bagi kita APC, tapi Allah bagi rezeki lain, bagi suami romantik. Suami balik menyanyi, sayang, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi meriah ada rumah tangga. Suami balik kan, isteri tengah basuh pinggan. Sayang, apa? Dah. Dia pegang pinggan, pergi. Masuklah, pergi mandi. Abang sambung. Dengan baju batik dengan name tag ada gini. Maknanya dia humble. Dah lah program pagi dia baca doa. Kan balik tu basuh lagi. Pergi masuk dalam. Masuk dalam. Sonok tak perempuan kalau suami macam tu? Sonok tak? Sonok walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Tapi dia akan rasa happy pun tak? Happy. Ataupun suami balik, yang ni, ambil ni voucher ni. Abang dah booking dah. Booking apa bang? Spa muslimah tu pergi. Cuci rambut, massage, pedicure, manicure, pergilah. Hari Sabtu ni. Abang, anak-anak abang jaga. Pergi je. Abang ni kan, susahkan abang ni. Sayang, tak ada susah mana pun. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Oh, hajar macam jantan. Hajar betul dia. Tak adalah mana ada. Abang nak bayar dah. Abang ni mengada dia. Suami macam bayar. Bagus tak? Itu nama dia me time. Rehatkan isteri tu me time nama dia untuk orang perempuan. Orang perempuan kena rapat tu sekala. Bagi. Satu lagi apa? Yang ni ambil ni duit ni RM500. Ajaklah si Mira dengan si Liza pergi ajak dia shopping. Pergi shopping. Habis anak-anak tak apa, rumah ni jangan risau. Abang settle kan. Pergi je.
Ajaklah dia orang, saya pun dah lama tak dapat dengan kawan kan. Bagus tak? Baguslah, dapat minggir dengan kawan. Lepas tu siap buka pintu si, elok drive. Jangan apa. Balik gua apa ni? Tengok abang mungkin lepas asar. Apalah, janganlah awal-awal sangat balik. Spend time betul-betul. Bang, terima kasih tau. Lah, pergi. Lepas tu, isteri lambai, isteri. Anak-anak semua, ini adalah momen bersejarah buat kita. Jadi abang umumkan tidak ada peraturan hari ni. Tak, tapi betul. Itu yang orang perempuan perlukan. Saya sebut ni supaya orang lelaki ingat ni buat ni untuk isteri kita. Baru isteri kita okey. Tu dia. Kan? Jadi tu. Kemudian dimasukkan syurga tanpa hisap. Itu kelebihan sedekah juga. Kan? Dan begitu juga menambah rezeki dan kekayaan. Begitu juga amalan yang tidak putus sampai mati. Kena pula yang kita sedekah tu macam buat rumah. Lagi satu lagi, budak nak pergi sambung belajar. Kita bagi contohnya 2,000. Anak buah kita bagi 2,000. Sampai dia jadi doktor, dia guna duit tu pula beli buku contohnya. Ilmu yang dia pakai tu berterusan. Itu yang Ustaz Aslin selalu cerita. Betul tak? Ustaz Aslin, dengar Ustaz Aslin. Dia sambung belajar dulu, dia susah. Dia tak ada duit, tak ada beasiswa, tak ada apa dulu. Tapi ada hamba Allah ni bagi duit kat dia. Untuk belanja, pergi belajar sampai ke Pakistan sana. Bayangkan selagi mana dia berceramah tu, pahala mengalir tu. Tu dia. Dan begitu juga memanjangkan usia. Dapat juga mengubati penyakit. Penyakit juga boleh diubati dengan sedekah. Rajin-rajin sedekah. Nak ceritakan contoh kan. Hari tu sebelum nak pergi umrah. Mak saya kena, mak saudara saya kena, pak saudara saya kena positif COVID. Bukanlah nak cakap saya ni kebal ke apa, tak ada. Tapi saya ingat doa orang. Lepas tu balik sedekah je. Bagi. Tak perlu dah cerita dengan orang. Berapa juta kau bagi ke, berapa puluh ribu kau bagi, berapa ringgit kau bagi. Tapi sedekah. Selagi boleh sedekah, sedekah. Boleh tolong. Orang minta tolong, bagi. Alhamdulillah. Hari tu semua kena. Dengan driver saya pun kena. Saya fikir, wah ini aku mahu kena ni. Sebab nak pergi umrah. Sebab untuk makluman semua, saya 2 tahun berjaya mengelakkan diri pada jolok hidung. Saya cukup takut jolok hidung ni. Saya tengok yang dekat dalam Instagram tu, budak tu sampai melupur tu. Matilah aku kalau jolok besok ni, ya Allah. Betul. Lepas tu sebab pergi umrah tu, rupa-rupanya kita kena jolok 48 jam sebelum kan. Jadi dah dapat appointment esok pagi tu, tak tidur malam. Macam manalah ada jolok hidung aku besok ni. Sembayang sampai ni, ya Allah, sampai ke mana dia pergi, ya Allah. Saya takut kan jolok tarik tinggal separuh. Yang mana ke separuh? Yang separuh pergi mana? Katakan, macam itulah. Bayangkan sampai kan, ni wallahi saya kata, Astro ada beberapa program, bukan semua program lah. Macam tazkirah malam Jumaat, tak kisah hanya RTK IDEO je. Tapi ada setengah program tu dia minta kita jolok hidung dulu. Result tu dia nak yang tu tepat kata dia. Saya sanggup tak apa, kau panggil lah orang lain. Aku tak nak. Saya tak nak. Tapi masa nak pergi umrah tak boleh elak, jolok. Aduh, wahai. Lepas tu saya ingat, aku rasa positif ni. Sebab keliling saya semua positif. Alhamdulillah negatif. Saya dapat pergi umrah. Sampai sana, dia kata PCR, tak apa Ustaz tak jolok hidung, kat Arab tak jolok hidung masa nak balik tu. Saya pun buka lah mulut. Ya. Khalas. Sini ya. Kat bibir colek Hui, bagus tu aku kata. Khalas dia kata. Alhamdulillah, semua negatif. Colek bibir, negatif lah. Apa benda yang kau dapat kat bibir tu? Aku dah happy tau. Yang aku tak tahu bila sampai ke KLIA, sepanjang-panjang stesen dah siap dengan jolok. Matilah aku. Jolok lagi. Kan? Alhamdulillah, satu flight positif. Saya seorang, tak ada 3 orang je yang negatif termasuk saya. Alhamdulillah saya negatif. Senang kan, sebilik saya, sepupu saya ada, dia hari masa di Madinah tu, masa di Mekah dia sebilik dengan saya. Dia pun kena. Sebab masa kat Mekah dia dah kena dah. Dia sebilik, saya tak pisah bilik pun dengan dia. Relax pakai kain ihram sesama, training kain relax kain ihram macam mana. Macam mana Afiq? Yang Afiq pula macam mana? Kejap buka.
tak ada kerja. Sementara nak tunggu nak pergi buat apa testing kan. Dia sampai dah demam-demam tau. Alhamdulillah, saya negatif. Semua marah saya. Sampai kan yang Mikela Travel punya bos ni dia cakap, apa khabar Ustaz Kebal? Kau jangan cakap. Tapi tu antaranya Allah pelihara kita untuk mudah-mudahan lah. Minta-minta kan. Jadi macam tu je. Kita kadang-kadang kita sakit apa semua. Kadang apa lagi nak buat kita ikhtiar? Sedekah. Kadang-kadang paling tidak dia akan mengurangkan sakit kita. Jangan kita risau. Banyak lagi lah. Sebenarnya bulan Ramadan ni kita jangan berkira lah. Kita jangan berkira dengan Allah sebenarnya. Kita berkira ni kira dengan Allah. Itu sebabnya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana apa yang kita suka kita bagi. Contohnya lalu tabung, tengok dalam beg. Ada RM5, ada RM50. Mana kita sayang? Yang paling kita sayang itu kita bagi RM5. Sebab kita sayang RM5 tu. RM50 ni saya tak sayang Ustaz, saya nak belanja sekejap lagi. Lantaklah dia. Oh, konon ni lah. Aku pun confused dengan ayat tu. Kan? Tapi betul, bila kita bagi, kita terasa, itu dia sebenarnya. Jadi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan dan mati Allah sekalian, kalau kita berhenti pada waktu yang orang suka pun, bagus juga sebenarnya. Ada orang ni kan korang pun satu hal lagi. Kadang-kadang ada time program saya yang padat tu, saya kena awal sikit habis sebab kadang bergambar lagi, tahulah. Itu kat Mekah, ambil gambar boleh. Punya ramai orang Malaysia itu. Aku ingat aku boleh relax kat Mekah. Tak ada tu. Ustaz, dia kerja kat eskalator kat Safwa tu. Tu. Ni tengah tawaf ni. Lepas tu nak ambil gambar dengan saya. Ustaz, turunkanlah. Tak ilah tu. So turunkan kain ihram tu biar nampak bahu aku ni. Apa penyakit kau nak tengok BCG aku ni, Pahal? Parah betul lah dia orang ni. Ada satu makcik tu. Ustaz, ambil gambar boleh tak? Makcik bukan ambil kau semalam. Semalam baju lain lah. Macam-macam dia orang. Tapi saya layan lah kan, macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita membahagiakan orang pun satu sedekah. Kau jangan lagi nak ambil gambar, ambil lah, tak ada hal tu dah. Tak ada hal, ambil lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bab kata orang kita ni yang paling penting sekali lah kan, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang kita belajar, kita amal. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Kembang-kembangkan, sebar panjangkan. Buat tu yang penting. Buat baru kita tahu nikmat sedekah tu, kita buat. InsyaAllah kita akan dapat. Mulai hari ni cuba transfer dulu duit. Sedekah subuh tadi, yang saya kata 2 tadi, cuba buat. Dan kemudiannya, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Itu ya. Saya ni happy ya. Saya tak ada hal. Saya difahamkan adalah berlaku isu baru-baru ni yang heboh nak orang tanya. Sebenarnya benda tu dah 2-3 minggu dah sebenarnya. Cuma ada wartawan yang ni tu kan, dia sibuk nak interview. Saya kata, apa hal kau nak interview? Saya tahu perangai nak melaga-lagakan. Tak ada apa pun. Saya buat rayuan lah, bukannya ada apa. Dia isu dia macam ni. Sebenarnya ada orang tauliah dia tak lulus. Dia buat komplain. Kenapa Samsul Debat lulus? Sabar aku. Macam mana? Saya okey, saya tak marah pun. Saya redha je dan saya buat rayuan je. Tak ada apa pun. Tuan-tuan jangan risau. Salat Samsul Debat ni apa semua. Tak ada apa pun. Okey je. Okey. Sebab semua orang doakan saya. Terima kasih banyak. Ya? Jadi, apa-apa pun, mana yang baik sama-sama kita sebar panjangkan. Mana yang kurang tu, janganlah kita panjangkan pula. Kan? Mudah-mudahan. Jadi yang baik, kita amalkan. Sebab besok Allah Ta'ala akan tanya. 3 benda je Allah Ta'ala tanya dalam dunia ni. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta dan nikmat ilmu. Kedua, Allah akan tanya tentang apa? Allah akan tanya tentang amanah. Dan ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Yang nikmat ilmu tu tadi, walaupun sikit, sebar panjangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi, sepandai-pandai tupai melompat tadi saya dah beritahu. Ada satu pantun ni. Ada satu pantun dah singgih dah ingat dah tadi tu. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik orang di sini menjemput, rasa nak junjung.